Jadi bersama saya adalah Datuk Dr. Noaizat, Dr. Nohayati Rosli dan Dr. Isham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,957 kes, iaitu bersamaan dengan 67.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 27 April 2020 jam 12.30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,764 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 99 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-99 iaitu kes 4,087 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 April 2020 jam 4.31 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, politeknik dan juga college community dibenarkan memulakan pergerakan secara berperingkat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing mulai 27 April 2020. Hasil kerjasama dan perbincangan di antara pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan Malaysia, satu garis panduan telah dibangunkan di mana ianya merangkumi aspek kesihatan bagi pelajar-pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman. Pusat Kesihatan Universiti masing-masing akan membuat saringan bagi pelajar-pelajar sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman, pelajar-pelajar dinasihatkan supaya sentiasa mengikut langkah-langkah pencegahan seperti berikut, iaitu mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun dengan sanitizer dan menggalakkan pemakaian penutup mulut dan hidung di sepanjang perjalanan. Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru agar orang ramai untuk kekal patuh kepada perintah kawalan pergerakan. Bagi ketua rumah yang perlu keluar membeli barang-barangan keperluan seharian, dikehendaki sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan seperti: pertama, elakkan keluar daripada rumah sekiranya kurang sihat atau mempunyai sebarang gejala. Yang kedua, elakkan keluar secara berpasangan ataupun berkumpulan. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan selepas aktiviti pembelian. Yang keempat, mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Yang kelima, elakkan 3C, iaitu kawasan yang sesak, crowded places, kawasan yang sempit, confined spaces, bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Yang seterusnya, hadkan masa anda di tempat-tempat awam dan sekiranya mempunyai alat penutup mulut dan hidung, bolehlah digunakan terutamanya sekiranya ke kawasan umum yang ramai orang. Langkah-langkah berikut boleh membantu memutuskan rantaian penularan COVID-19.
Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan PKPD COVID-19 di Malaysia, iaitu di lokaliti Menara Plaza City 1 ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes positif di Menara City 1 53 kes, yang mana melibatkan warga negara asing 39 kes dan ada satu kematian di situ. Lokaliti Selangor Mansion ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes positif 167 dan melibatkan warga negara asing 150 orang. Lokaliti Malayan Mansion tiada pertambahan kes, kekal 12 kes yang melibatkan 10 warga asing. Lain-lain masjid di kawasan Masjid India tiada pertambahan kes, kekal dengan 3 kes dan ketiga-tiga kes ialah warga asing. Dan di Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitar tiada pertambahan, iaitu kekal 193 kes. Kampung Sungai Lui tiada tambahan, iaitu kekal 157, di mana 147 adalah pelajar tahfiz. Dan di pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 14 kes, menjadikan jumlah 69 kes melibatkan 51 warga asing dan satu kematian. Dan saringan sampel telah diambil setakat ni ialah 15,276 sampel. Seterusnya ke kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ni bilangan sampel yang telah diambil ialah 31,224. Bilangan kes positif ialah 2,147 dan ini melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan iaitu untuk jumlah pelajar dan guru dan kaki tangan di madrasah, iaitu 243 madrasah telah dikenal pasti 14,482 kes. Dan saringan telah dilaksanakan dan sampel telah diambil 6,388 kes bersamaan dengan 44.1%. Dan didapati 374 kes positif, iaitu bersamaan dengan 5.9%, iaitu sekolah tahfiz dan madrasah yang telah dikenal pasti. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia. Yang pertama, kluster persidangan gereja. Ada pertambahan kes baru iaitu 2 kes, menjadikan jumlah kes ialah 166 kes. Yang kluster pesantren ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 91 kes. Kluster Sedayan Seremban ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes 81. Dan kluster yang lain tiada pertambahan. Dan ingin dimaklumkan mengenai laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara. Setakat dari 3 April hingga hari ini, kita telah melaksanakan kuarantin ke atas 22,339 warga negara Malaysia dan 8,207 telah pun selesai tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan daripada jumlah tersebut 144 daripada mereka adalah positif.